It was really shocking kepada saya. Salah sebuah negara yang paling kaya dalam dunia. Sekolah tersebut adalah merupakan salah sebuah sekolah yang terbaik di dunia, ataupun boleh dipanggil sebagai the father figure of hotel business, ya, in terms of luxury living, in terms of lifestyle and so on. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah lama betul kita tak bertemu, dan rasanya mungkin dalam lebih kurang 2 bulan ataupun 2 bulan setengah. The last time we met or we spoke to each other was like betul-betul sebelum Hari Raya, ya. Okey, apakah topik saya pada hari ini? Topik saya pada hari ini ialah sesuatu yang still masih dekat dengan saya. Saya tak cerita sesuatu yang jauh daripada saya. So sangat-sangat dekat dengan hati saya, yakni bidang perhotelan, ya. Dan kenapa saya memilih untuk belajar di Switzerland? Switzerland ni ialah sebuah negara yang ada 4 musim setahun, dan kenapa saya suka sangat pergi ke sana untuk menyambung belajar. Okay, first of all, let me just explain to you that saya ditawarkan beasiswa oleh sebuah syarikat Bumi Putra di negara ini, yang bagi saya merupakan it was really shocking kepada saya, kerana saya tak tahu yang sebenarnya segala kerja saya dan segala cara interaksi saya telah pun diperhatikan oleh sekumpulan ahli korporat yang running this company, ya. Jadi agak lucu bagi saya apabila saya sewaktu serve salah seorang daripada board of directors di waktu pagi, sewaktu sarapan di hujung minggu pada hari Ahad, tak silap saya, dia telah manggil saya ke tepi dan berkata, "Syahril, would you like to continue your studies? Do you like to have an opportunity to go abroad and continue your studies?" Saya pada waktu itu yang tak tahu apa-apa, cuma buat kerja biasa saja. Of course, melompat, terlampau gembira dengan opportunity yang diberikan. So that's how the story goes. And then selepas daripada itu, kenapa saya suka sangat belajar di sana? Switzerland ni seperti yang kita tahu merupakan salah sebuah negara yang paling kaya dalam dunia. Dan selain daripada kaya, mereka juga adalah sebuah negara yang mempunyai 4 musim dan dikelilingi oleh banyak negara-negara lain seperti Italy, Germany, France, and quite close to Austria, Belgium, and so on, ya. Monaco, maybe. Tapi selain daripada itu, ada beberapa perkara penting yang saya nak beritahu kat sini. Kenapa saya suka sangat belajar di sana. Salah satunya ialah kerana saya telah dipilih untuk belajar di sebuah sekolah perhotelan, salah sebuah perhotelan yang terbaik yang ada di Switzerland. Jadi jika sekolah tersebut adalah di antara salah sebuah sekolah yang terbaik di Switzerland, ini bermaksud sekolah tersebut adalah merupakan salah sebuah sekolah yang terbaik di dunia. Namanya ialah Cäsaritz ini berasal daripada satu nama seorang hotelier di penghujung abad ke-19, kalau tak silap saya. Yes, penghujung abad ke-19. Berasal daripada Switzerland, dilahirkan di sebuah bandar kecil di Switzerland, dan telah pun meninggal dunia di awal abad ke-20 dulu, 19 something, dia dah meninggal dunia. Tetapi legacy dia, apa yang dia tinggalkan di belakang-belakang dia itu sebagai satu ikutan ataupun boleh dipanggil sebagai the father figure of hotel business, ya, in terms of luxury living,
in terms of lifestyle and so on. Jadi bila saya dapat tahu dalam banyak-banyak sekolah perhotelan yang ada di sana, saya terpilih untuk sambung belajar di Institut Hotelier Cesar Ritz yang terletak di Le Bouveret di dalam kanton Valais. Jadi saya sangat amat teruja. Saya cari kat mana tempat ni ya. Dan finally I found out it's a beautiful school, terletak di sebuah bandar kecil yang sangat-sangat kecil yang bernama Le Bouveret. Ada saya cerita dulu, saya lupa saya cerita di mana, sama ada di video ataupun di dalam posting-posting saya sebelum ni. Terletak di tepi berhadapan dengan Lake Geneva, sekitar 20 minit sahaja memandu daripada sekolah kami untuk pergi ke sebuah lagi bandar yang famous around the world, iaitu Montreux, bandar yang merupakan pusat ataupun event setiap tahun ya, yang mereka bermain music jazz di sana, very famous around the world. Dan ada juga beberapa buah hotel yang sangat famous, yang usianya dah beratus tahun, famous. Dan ada satu castle ataupun istana yang saya suka pergi, sebab istana tu terletak di atas tasik yang bernama Chateau de Chillon. Chillon ini adalah nama chateau tu. Chateau is a istana ataupun castle dalam bahasa Inggeris. Dan bandar ni tak besar. It's not a very big city. I'm talking about Montreux. Tapi adalah sebuah bandar yang kecil, yang compact dan very luxurious ya. Dengan hotel-hotel yang luxury yang ada di atas bukit, overseeing the lake di bawahnya, dan boleh nampak the old train station dan juga the old castle yang usianya dah beratus tahun. So it's beautiful. If you have a chance, please visit this place ya. You boleh naik kereta api daripada turun flight di Geneva. You boleh ambil flight yang yang boleh ambil train yang ada connecting di airport Geneva itu, terus menuju ke Montreux. Spend a few days there and then come back and travel elsewhere. But anyway, salah satu kelebihan yang ada di Switzerland ialah since mereka terletak di antara pelbagai negara, yakni France, Italy, Germany, jadi mereka ada pelbagai bahasa. Pelbagai bahasa ni maksudnya kawasan-kawasan yang terletak berhampiran dengan border Perancis seperti Geneva, seperti Montreux and so on, mereka berbahasa Perancis. Manakala kawasan-kawasan yang terletak berhampiran dengan Italy seperti Lugano dan Ticino, mereka berbahasa Italy. Dan berhampiran dengan negara Germany seperti Basel, Bern, Zurich and so on, mereka berbahasa Jerman. Jadi di situ saya sangat teruja dan saya boleh memilih bahasa apa yang saya boleh belajar sewaktu di sekolah. Dan kebetulan, saya banyak kebetulan ya, beberapa tahun sebelum saya ke Switzerland, saya memang ada mengambil kursus bahasa Perancis selama 2 tahun ya, di Alliance Francaise di PJ. Ada saya cerita dulu. Dan bila saya dapat belajar di Cesar Ritz kebetulan terletak di dalam kawasan Perancis, berhampiran dengan border ke Evian. Kalau anda biasa minum air Evian, the mineral water, it's only a few minutes, about half an hour to 45 minutes driving from my school to the border and across to Evian where the water is produced. So sangat-sangat berhampiran. Jadi kawasan kami itu berbahasa berbahasa Perancis. So everybody speaks French. A little bit of English. So that's where you start to pick up the language very fast, yeah. And yes, it's beautiful. It's a beautiful country. Dia ada 4 musim ya. Wow. Even summer pun cantik.
Sama kalau ikutkan kita malas nak ke mana-mana tapi sama sewaktu di sana kita jadi seronok untuk keluar bersia-sia, lepak tepi lake and so on. It is such a diverse country dengan masyarakat yang berbilang kaum. Dia bukan sahaja purely Swiss ya yang ada dekat sana. Nationality mungkin Swiss, tetapi bila you check dengan dia, bila anda check dengan dia, salah silah dia macam kita jugalah, we could be coming from a little bit of China, a little bit of Indonesia and so on. So dia akan datang daripada Italy, dia akan datang daripada Greece, dia akan datang daripada France, Germany and so on ya. So kadang-kadang daripada nama tu kita dah boleh tahu asal usul dia. So it's a beautiful country with dengan 4 musim dia ada musim bunga dia beautiful, musim panas, musim sejuk dan musim luruh. Wow, I miss all those seasons in Switzerland. Bayangkan you jalan daripada bilik menuju ke kelas and it's winter and snows are falling, semua turun macam kapas, you buang kapas daripada atas turun ke bawah. It's really amazing. So that's one of the best things that you can have while in Switzerland. Salah satu sebab kenapa saya suka sangat-sangat kat sana. And then hotel school yang ada dekat sana juga merupakan hotel school yang tergolong di dalam yang terbaik di dunia. So ini bukan calang-calang hotel school yang ada di sana. Disiplin yang diterapkan di hotel school tersebut amazing. Kami pergi ke kelas setiap hari dengan memakai uniform. Kami mesti pakai uniform dan mesti pakai tie. Dan dia ada points dia yang akan didak ya. And very interesting. Kasut semua polish. Baju kita hantar laundry, kita iron and kita cuci and so on. Dan it's amazing. Disiplinnya very sharp. Ataupun dia orang selalu cakap chef-chef kat sana untuk berbahasa menepati waktu dia akan kata cak-cak. So cak-cak dia akan cakap at any time. So kita tahulah yang waktu itu sangat penting bagi mereka ya. So it's something that it's in their blood, that punctuality. Kemudian weekend dia banyak aktiviti. You can go to the mountains, you can go skiing, you can go lepak dekat lake, you can boleh buat naik boat, boleh pergi dari satu bandar ke satu bandar yang lain because it's far, but it's not far. So you boleh travel by car, you boleh travel by train and so on ya. Banyak mode of transportation yang ada kat sana untuk you pergi dari satu tempat ke satu tempat. And then itulah Cesar Ritz ni merupakan seorang yang legend lah. Saya sangat berbangga dapat bersekolah di sekolah yang menggunakan nama Cesar Ritz kerana ia tentang keunggulan, tentang mutu, tentang luxury, tentang lifestyle. Di situlah saya banyak belajar selain daripada saya pernah bekerja sebelum tu di jenama besar seperti Hilton and so on. Digabungkan dengan pelajaran secara teori dan kemudiannya praktikal di Cesar Ritz, itu tambah menguatkan lagi cara kerja saya, cara saya berfikir, cara berinteraksi dengan para tetamu kerana semuanya diajar ya, semua cara kita nak bawa tray pun diajar. Macam mana kita nak buat tray, macam mana kita nak susun makanan di atas tray itu, semuanya diajar. As detail as that. Kedudukan tray tu, kalau makanan tu berat di atas tray yang besar, makanan tu harus berada dekat dengan kita supaya kedudukan tangan dan tray di atas tu adalah lebih stabil ya. Kalau berlaku kemalangan, tray itu akan jatuh kepada kita. Makanan tersebut yang panas for example akan jatuh kepada kita dan tidak jatuh kepada tetamu. So it is that detail yang diajar. Dia ajar macam mana to the extent of kita menggunakan tali untuk memastikan yang susunan gelas pada satu serap banquet serap
sebanyak mungkin dalam 20 ataupun 30 ataupun 40 orang yang duduk sebaris, ataupun dipanggil Viking setup style. Semuanya kita gunakan tali dari hujung sana ke hujung sini. At one time I was thinking, why the hell are we doing this? Tak boleh ke kita tengok saja dan kita betulkan daripada situ? No, it is the detailing which is very very important. So you have to be as precise, as detailed as possible. So itu yang saya belajar, and very very interesting. Macam mana detail and so on, kita akan as we go along, and saya akan explain satu persatu. So saya rasa cukup dulu untuk buat untuk kali ini, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam video-video yang lain. Alright, terima kasih, dan stay safe and stay home. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.